Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kelas ulang kaji seterusnya. Masih lagi dalam keadaan PKP. Semoga anak-anak murid cikgu semua dalam keadaan sihat walafiat dan tidak jemu untuk mendengar video ulang kaji kita pada hari ini. Okey, kita masih lagi dalam Koku 1 WA ataupun work activity 1, tetapi subtopik yang berlainan pada hari ini, subtopik yang seterusnya. Subtopik pada hari ini ialah mengumpul peralatan dan bahan pembersihan tapak tanaman. Okey. Aktiviti ini berlaku selepas kita menggunakan peralatan ataupun bahan pembersih kawasan tanaman seperti yang kita belajar dan praktikal kita sebelum ni. Semua peralatan yang kita guna, yang kita ambil, mesti kendalikan dengan baik, dan selepas guna mesti dikembalikan ke tempat yang kita ambil. Okey, di sini contoh-contoh lah. Contoh-contoh keadaan peralatan yang digunakan kemudian disimpan kembali. Ini peralatan yang kita pernah guna. Guna peralatan mengikut keperluan. Maknanya kalau hari ni kita nak buat batas, yang perlu ambil apa? Cangkul. Kan? Tak perlulah ambil baldi ke, penyiram ke, sabit ke. Beri guna yang perlu mengikut aktiviti yang kita hendak buat. Okey, kita tengok. Mengumpul peralatan dan bahan pembersih tapak tanaman. Okey, satu, peralatan dikumpulkan di satu tempat untuk dibawa ke tapak pembersihan. Seperti mana kita ambil peralatan tu dari satu tempat, bawa ke kawasan aktiviti, dan bila siap hantar balik tempat yang kita ambil. Itu maksudnya. Okey, setelah selesai aktiviti pembersihan tapak, peralatan di pembersihan ladang perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam stor. Perlu dibersihkan. Sama juga dengan pakaian kita kat rumah. Kalau dah kotor, mesti bersihkan dulu. Dah bersih, jemur. Dah jemur, kering, lipat, baru masuk dalam almari. Betul? Barulah keadaan pakaian kita tu bersih, cantik. Nak ambil guna balik pun tak berbau. Itu maksudnya. Sama juga dengan peralatan pertanian. Okey, yang kedua, bahan pembersihan ladang seperti racun rumpai perlu disimpan di dalam almari ataupun stor khas yang berkunci. Ia tak boleh dibiarkan diterdedah sehingga mudah orang ambil, terkena pada orang, tersalah ambil. Tak boleh. Mesti diletakkan dalam almari yang berkunci supaya susah orang nak jangkau ataupun nak ambil. Sebab racun sangat berbahaya. Okey, ini contoh-contoh lah gambar-gambar yang kita belajar. Semuanya dah ada kat sekolah. Cangkul macam ni disusun, bukannya kita main campak je merata. Disusun rapi, ikut kategori lagi cantik, supaya senang nak ambil, supaya boleh ambil terus boleh guna. Ini keadaan racun. Okey. Seterusnya, pengendalian alatan pembersihan ladang. Ini langkah-langkah keselamatan lah. Seperti yang kita telah belajar, seperti mana yang kita telah buat, seperti mana yang telah saya selalu tegur.
yang pertama, jangan tinggalkan merata tempat segala alatan-peralatan tajam dan berbahaya, dan nama berbahaya. Yang tajam kalau tersepak, terpijak, terkena memang sakit betul. Macam itulah sebabnya saya selalu tegur. Jangan tinggal merata-rata. Tapi apa yang selalu awak buat, memang tinggal merata-rata. Okey, kemudian pakai pakaian keselamatan semasa bekerja menggunakan peralatan ladan. Sebab itulah saya beli baju, baju kerja yang RM100 satu helai itu untuk setiap orang, tapi yang pakai hanya berapa orang sahaja. Inilah fungsinya baju pakaian keselamatan ini. Okey, kemudian menggunakan peralatan mengikut kaedah dan cara yang betul diterangkan dalam manual. Ini maknanya kalau guna sabit mestilah digunakan untuk memotong rumput, menyabit anak-anak pokok yang kecil. Janganlah guna sabit itu untuk gali parit, buat batas. Tak betul lah. Okay, itu caranya. Okey, kemudian nombor 4, jangan biarkan mesin hidup jika tidak digunakan. Takut tersalah teknikal. Buat tiba-tiba mesin tu bergerak sendiri. Tak pun mesin tu hidup, datang member kita tertekan ke, terpulas ke, tertarik ke, mesin tu terus jalan, habis. Kalau ada member kita kat depan terus kena langgar kan. Benda-benda macam itulah yang saya selalu ingatkan. Okey, yang seterusnya, jangan cuba menyesuailaraskan alat mesin semasa bekerja. Jangan pandai-pandai lah maksudnya. Jangan memandai melakukan ataupun mengendalikan mesin tanpa pemantauan dan arahan daripada cikgu. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya, semua alat hendaklah diperiksa dan diuji sebelum digunakan. Okey, ini pun kita kadang-kadang selalu terabai. Kalau saya tak ingatkan, memang tak buat lah. Betul. Bukannya maknanya benda tu selalu saya kena ingatkan, baru nak dibuat. Kalau saya tak ingatkan, terus ambil guna je. Itu tak betul lah. Okey, kemudian 7, semua alat hendaklah dibawa dengan cara yang betul. Pertama, bila saya suruh pergi ambil cangkul, ambil 3 mata, cara engkau membawanya pun dah salah. Lepas tu bila bawa, tak duduk diam, selalu hayung ke sana, hayung ke sini, sedangkan benda tu, peralatan tu berbahaya. Okey, 8, semua alat-alat pembersih ladang perlu dibersihkan dengan air daripada kotoran seperti tanah, minyak. Ini dah biasa ni. Cuma kadang tu kalau saya tak ingatkan, kalau nak cepat nak pergi kantin, terus campak tinggal, tak basuh bukan, terus simpan macam tu je. Okey, kemudian 9, periksa bahagian-bahagian mesin yang berskru dan ketatkan jika longgar. Okey, ini yang biasa. Kadang yang ini saya agak berpuas hatilah. Kadang pelajar-pelajar kita ni lebih suka menyelongkar ni, lebih daripada saya ni, lebih alert lah aku kata. Ini saya perhatikan memang terbaik lah pelajar kita. Okey, nombor 10, simpan dalam stor alat yang telah digunakan. Okey, ini pun ada peningkatan lah. Semua peralatan terutama mesin tu dibawa masuk, walaupun saya tanpa arahan saya awal, saya lah. Okey, setakat ini saja untuk ulang kaji kita tentang pengendalian ataupun mengumpul peralatan dan bahan pembersihan tapak tanaman. Saya harap pelajar-pelajar masih ingat lagi lah benda-benda ni, sebab kita dah belajar banyak kali ni.
Itulah saya ulang balik sebab supaya pelajar-pelajar dapat mengingatnya dengan baik dan mempraktiskannya di lain masa. Okey, stay at home, home based learning. Sama-sama kita melawan COVID-19 ini supaya kita dapat berpuasa, berterawih dan berhari raya dengan gembiranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.